Polis Terengganu akan wujudkan pasukan khas tangani kes penyelundupan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Pelan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Pine PIRECFS, dasar utama berkaitan perancangan bandar dan desa diluluskan. Ia akan dijadikan sebagai panduan perancangan serta pembangunan fizikal dan hutan seluruh Semenanjung. Menurut Perdana Menteri, Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-40 dipengerusikannya bersetuju meluluskan dasar itu. PIRECFS merupakan satu inisiatif untuk menghubungkan 8 kompleks hutan utama negara yang melibatkan 8 negeri iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri menyatakan ia bagi memelihara kawasan hutan di Semenanjung agar wujud satu rangkaian fizikal hutan yang bersambungan di seluruh kawasan CFS. Pelan induk ini juga telah mengenal pasti 39 rangkaian ekologi bagi menghubungkan kawasan hutan atau pulau hutan yang tidak bersambungan. PIRECFS juga akan dapat mengurangkan konflik antara manusia dan hidupan liar dengan memastikan laluan semula jadi hidupan liar tidak terhalang dengan aktiviti pembangunan. Selain itu, komitmen negara untuk mengekalkan 50% kawasan litupan hutan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan pelan induk itu. Perbincangan berhubung tuntutan kumpulan Sulu terhadap Sabah boleh menjaskan kepentingan Malaysia dalam prosiding litigasi kes berkenaan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Izan Harun menjelaskan perbincangan itu juga berkemungkinan akan meredahkan strategi negara dalam hal berkaitan sekaligus memberi manfaat kepada pihak lain. Tentang subjudis, 362 mengatakan bahawa sekiranya sesuatu itu tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Sekiranya pada timbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Ya. Ada dah ex parte order. Kita kena bayar 15 bilion USD. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, ya, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat. Maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? Beliau menjelaskan demikian sebagai menjawab pertanyaan Wakil Sepang Muhammad Hanifah Maidin yang mempersoal keputusan menolak usul supaya tuntutan kumpulan Sulu itu dibahas atas alasan subjudis. Kita sedang mempertahankan dan kita hendak dedahkan strategi kita. Strategi 5 serampang yang dilaksanakan KP dan HCP terbukti berjaya dengan penurunan harga minyak masak botol dalam masa terdekat. Menterinya Dato' Seri Zainuddin Talinggi berkata strategi melibatkan semua agensi penguasaan itu untuk mengurangkan keterisan terutama barang bersubsidi. KPDNHP bersama juga dengan kementerian lain lebih-lebih lagi dalam pasukan khas jihad inflasi ini dipengerusikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Memang libat-libat urus yang kita jalankan bersama industri player dan pihak-pihak lain akan memberi kesan untuk mungkin harga minyak berbotol ini boleh turun dan juga harga-harga barangan keperluan lain juga kita nak melihat ada perubahan dan tidak naik lagi.
Antara strategi dilaksana kawalan harga barang keperluan asas menerusi subsidi bersasar, libat urus berterusan bersama pemain industri dan peningkatan penguatkuasaan serta memperluas program jualan keluarga Malaysia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan insentif pengurangan kompaun menerusi Akta Syarikat 1965 Akta 125 yang dilaksana bagi tempoh 1 Mac hingga 30 Jun 2022 dilanjutkan 4 bulan sehingga 31 Oktober depan. Belum sampai 30 hari penubuhannya, pasukan khas jihad tangani inflasi berjaya menampakkan kemajuan memberangsangkan dalam mencapai matlamat utamanya. Intervensi jangka pendek itu juga bertindak menstabilkan harga barang yang membelenggu rakyat ketika ini. Malah penguatkuasaan secara menyeluruh dilaksanakan tanpa henti. Wartawan Syamimi Saripan ada perinciannya. Sejak pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan Jun lalu, beberapa kemajuan terbesar telah dicapai, antaranya menstabilkan harga ayam dan mempermudah proses pembayaran subsidi. Terbaru, industri minyak masak sawit juga telah bersetuju membuat pelarasan bagi menurunkan harga secara berperingkat. Perkara itu turut diakui pakar ekonomi yang mengikuti rapat perkembangan semasa pasukan berkenaan. Bagi saya komitmen yang tinggi. Kerajaan mengambil kira apakah bahan-bahan asas yang masyarakat perlukan. Contohnya petrol, bagi saya itu satu perkara yang penting kerana jika kenaikan yang mendadak dalam harga petrol, yang lain-lain juga akan mengikut. Objektif majlis ataupun jawatan kuasa jihad ini adalah untuk menstabilkan harga di pasaran dan menyiagakan kita rakyat Malaysia untuk bagaimana untuk kita menangani inflasi. Pasukan khas jihad tangani inflasi juga bukan sekadar cakap kosong dan bermesyuarat sesama ahlinya sahaja. Malah pengerusinya Tan Sri Anwar Musa lantang menuntut kerjasama pemain industri untuk bersama berjihad melawan inflasi. Memohon kerjasama semua pengilang-pengilang dan dalam masa seminggu dua daripada sekarang kita ingin melihat harga minyak masak diturunkan kepada satu paras sekurang-kurangnya 10%. Bagi meringankan beban rakyat, pemberian subsidi terus ditambah. Tahun ini, jumlah subsidi yang diberikan meningkat lebih 540 bilion ringgit. Namun penambahan subsidi bukan jalan penyelesaian terbaik untuk jangka panjang. Kita mungkin seronok dengan subsidi yang banyak, harga yang rendah, tetapi kita juga harus memberi perhatian kerana lebih banyak penyeludupan berlaku. So, bila penyeludupan berlaku, ini adalah kerugian bukan sahaja kepada kerajaan, kepada kita sebagai masyarakat. Kerajaan perlu melihat kesesuaian pemberian subsidi secara umum ataupun general kepada semua pengguna di Malaysia, tetapi boleh mengenakan subsidi bersasar di mana golongan yang telah dikenal pasti sahaja layak untuk menerima subsidi. Kebimbangan mengenai barangan bersubsidi di seludup keluar diimbangi dengan operasi penguatkuasaan. PDRM dan ATM turut memberikan bantuan. Berdasarkan data penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, 80 kes penyeludupan dan penyelewengan minyak masak dikesan menerusi lebih 10,000 pemeriksaan. Kejayaan ini melibatkan nilai rampasan lebih 2.1 juta ringgit. Secara keseluruhannya, negara yang mempunyai kebergantungan yang lebih besar terhadap tenaga akan mengalami proses peningkatan inflasi tahun ini. Bahkan peningkatan harga komoditi juga telah mempercepatkan pertumbuhan inflasi. Maka penubuhan pasukan jihad tangani inflasi ini membuktikan kerajaan tidak lepas tangan mendepani cabaran ini, sebaliknya mencari jalan keluar secara proaktif bagi mengurangkan kesan inflasi kepada negara. Syamimi Sharifan, RTM. Polis Terengganu akan mewujudkan pasukan khas bagi menangani kes penyeludupan diesel dan minyak masak. Pasukan tersebut akan membantu pejabat perdagangan dalam negeri dan hal pengguna dalam membantras kes tersebut. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohami Mat Issa berkata kekuatan setiap pasukan bergantung kepada keperluan mengikut daerah masing-masing. Pihak polis juga bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana agensi yang berkaitan.
Kita telah merangka satu mesyuarat sepenuhnya dijangka pada minggu hadapan lah, untuk melihat perancangan yang sewajarnya daripada sudut mana kita dapat membantu mereka. Tapi kita memanglah kita telah expect bahawa kita amat diperlukan daripada segi manpower tu, dari segi maklumat. Sebelum ini, Polis Kembangan berjaya mematahkan kes penyeludupan minyak diesel. Dalam kejadian itu, 3 buah lori muatan 3 tan ditahan ketika sedang menyeludup minyak bersubsidi. Penggubalan rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 bukan bermatlamat untuk menghukum pelaku semata-mata. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Serina Harun menyatakan ia dilaksana sebagai satu bentuk pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang gangguan seksual. Selepas diluluskan di Dewan Rakyat, satu siri jelajah ke seluruh negara bersama Badan Bukan Kerajaan NGO bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang gangguan seksual. Dan akhirnya kita berharap dengan kelulusan RU ini kita dapat menghentikan budaya gangguan seksual. Dan saya kira ini sangat penting dan tepat pada masanya, kerana sekarang ini kalau kita lihat dalam pasca pemulihan ekonomi, ramai yang kembali bekerja dan sebagainya, kita perlu untuk menyediakan persekitaran pekerjaan yang lebih selamat. Beliau juga berharap peruntukan khas berkaitan RUU tersebut turut dimasukkan dalam pembentangan belanjawan 2023 bagi melaksanakan program kesedaran advokasi di seluruh negara. Pelaksanaan hab rangkaian gentian optik titik kehadiran POP Fasa 2 akan mula dilaksana hujung tahun ini, jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Projek itu bakal melibatkan lebih banyak sekolah di kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi kesemua 500 lebih sekolah yang terlibat di Sabah itu diteruskan, dan POP2 juga Sabah dan Sarawak diberikan keutamaan dengan jumlah bilangan sekolah yang agak besar jumlahnya. Jadi kementerian, khususnya MCMC dan juga kementerian sendiri, kerana POP ini secara langsung di bawah kementerian, sedang membuat pemantauan terhadap prestasi syarikat-syarikat yang telah dipilih melalui tender terbuka sebelum daripada ini. Terima kasih. Pihaknya juga menggesa syarikat terlibat dengan POP Fasa 1 di Sabah agar meningkatkan prestasi kerja bagi mencapai sasaran siap pada hujung tahun ini. Kerajaan Negeri Sarawak memberi penekanan serius terhadap aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D membabitkan semua bidang ekonomi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata produk hasil R&D Sarawak perlu dikenali di peringkat global sebelum mendapatkan pengiktirafan tersebut. Climate change, as I said, not only a challenge, but also we have to contribute to the process of mitigating carbon. And if Malaysia has that brand, where industrialization and manufacturing and the whole economic sectors of Malaysia is green, then the market is yours. Sarawak dilihat mempunyai potensi besar kerana sumber biodiversiti sedia ada yang boleh dimanfaatkan untuk bidang penyimpanan karbon dan penghasilan bahan api. Bila berucap pada majlis menandatangani perjanjian antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Petronas Research Center Berhad. 12 unit rumah mangsa banjir di Baling Kedah yang didiami pemiliknya akan dibina baru di atas tanah milik kerajaan negeri yang terletak di kawasan Kedah, Kampung Sadik Kupang. Anggaran kos tidak termasuk infra adalah sekitar RM70,000 hingga RM75,000 sebuah dan dijangka mengambil masa kurang dari 6 bulan untuk disiapkan.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Makno berkata kesemua rumah berkenaan akan dibina menggunakan model rumah MyBN Home yang telah dilaksanakan di Paya Pahlawan Kubang Pasu. Reka bentuk rumah berkonsepkan Samidi itu akan disediakan oleh Plan Malaysia dalam tempoh terdekat. Kerajaan negeri juga mencadangkan agar pembinaan rumah tersebut dilaksanakan oleh Kinetic Land iaitu anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Setakat ini, dana bagi membina 12 rumah berkenaan akan menggunakan dana daripada Dana Kedah Care dan anak syarikat kerajaan negeri GLC. Namun, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB turut menawarkan bantuan bagi membina rumah tersebut dan perkara itu dalam proses rundingan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Banjir lumpur berpunca daripada aliran puing atau kepala air yang berlaku pada 4 Julai lalu mengorbankan 3 sekeluarga dan juga menyebabkan kemusnahan rumah kediaman dan harta benda. Pengoperasian di agensi-agensi agama harus telus dan bebas dari rasuah supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada jabatan-jabatan lain. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata sifat amanah, integriti, telus berserta komitmen tinggi dalam pekerjaan itu wajib diamalkan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan selaku pentadbir Islam negara serta agensi-agensi agama di bawahnya perlu dilihat bersih demi menjaga nama baik organisasi dan institusi Islam. Kita perlu berhemah dan berhati-hati dalam menguruskan wang rakyat. Kita perlu membentuk nilai-nilai positif dalam diri, kuat dan amanah, cekap dan berintegriti, sentiasa jujur dan terus dalam melakukan pekerjaan, mempamer budaya kerja Islam dan sentiasa bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Kita tidak mahu agensi agama dilabel sebagai tidak efektif. Kita perlu menangkis persepsi dan tohmahan bahawa institusi agama turut terpalit dengan isu-isu ketirisan, rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Beliau berkata demikian pada program perolehan bebas rasuah JAKIM dan agensi agama Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan JAKIM di Institut Latihan Islam Malaysia Ilim Bangi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pengarah Kanan Ilim Aminuddin Muhammad dengan kehadiran lebih 130 orang peserta dari agensi-agensi agama seluruh negara. 4,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan pada Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia Kelantan di Stadium Sultan Muhammad keempat dari 22 hingga 24 Julai ini. Peluang ditawarkan 28 agensi swasta dan kerajaan daripada pelbagai industri. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek berkata tawaran kerja bertepatan ketika negara berada dalam fasa palihan ke endemik untuk membantu masyarakat bangkit semula. Mengapa ia digunakan sebagai tema? Antaranya yang turut memberikan tawaran pekerjaan adalah daripada Maybank, daripada Proton dan juga daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sendiri. Ini antara peluang-peluang yang dapat dinikmati. Selain daripada itu juga jualan keperluan barang-barang harian yang turut dipamerkan, yang turut diselaraskan oleh Kementerian Pertanian dan juga oleh Kabinet NCP. Aktiviti lain, pameran daripada syarikat perkhidmatan telekomunikasi, pertandingan memasak dan pertandingan lagu-lagu patriotik bagi memeriahkan prasambutan Bulan Kebangsaan. Seramai 50,000 pengunjung dijangka hadir seri ke-6 jelajah tersebut. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Pada hari pagi Jumaat. Bagi melahirkan anak-anak yang celik dan memahami Al-Quran, pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan khususnya melibatkan anak berusia di bawah 6 tahun. Ini termasuklah pertandingan hafazan ayat-ayat pilihan dan doa antara tadika bagi meningkatkan pemahaman dan ingatan anak-anak dalam pembelajaran seharian.
Pengurus Suhaili Optometris Suhaili Sulaiman berkata program ini sebagai tanggungjawab sosial pihaknya bersama masyarakat khususnya di kalangan kanak-kanak tadika bagi menyuburkan budaya pembacaan dan penghayatan Al-Quran. Budaya menghafaz di kalangan kanak-kanak melalui hafazan ayat Al-Quran bersesuaian dengan konsep Iqra dan memantapkan kecintaan kepada Al-Quran, menanam sifat takwa serta menjadi amalan seharian. Bukan setakat kami buat pendedahan dari segi pemeriksaan mata, tapi dari segi ilmu untuk mendidik anak-anak tu pecinta pada Al-Quran. So salah satu ni nak bagi mereka seronok, mereka rasa macam berbaloi mereka menghafal walaupun sikit macam tu, tapi mereka rasa macam benda ni ada makna dalam hidup mereka. Program Jenong Kali dilaksanakan ini disertai 15 kanak-kanak dari 5 buah tadika sekitar Kangar dengan mempersembahkan bacaan ayat Al-Quran serta doa harian. Gara-gara menghina agama Islam melalui satu rakaman audio di aplikasi WhatsApp, seorang penganggur direman selama 4 hari di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Tertuduh berusia 59 tahun itu direman bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298 Kanun Kesusahan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, perintah reman dikeluarkan Magistrat Nordiana Abdul Aziz. Kita menasihati masyarakat terutama di Terengganu ini supaya tidak menjadikan agama ini satu bahan jenaka lah. Tak kira bukan terhadap agama Islam, mana-mana agama pun. Itu memang kesalahan yang serius lah. Boleh memecah kawanan masyarakat dan juga mewujudkan keadaan yang tidak harmoni di kalangan kita semua. Suspek ditahan di rumahnya di Kampung Laut di Cendering dan didapati positif dadah. Suspek turut mempunyai 6 rekod lampau membabitkan kes dadah, mencederakan orang serta ugutan terhadap ahli keluarga. Polis daerah Barat Daya berjaya menahan 4 lelaki dipercayai menjadi kaldai akaun bagi sindiket pinjaman dan pelaburan tidak wujud serta penipuan dalam talian. Kesemua berusia antara 25 hingga 48 tahun itu diberkas di beberapa lokasi membabitkan Batu Maung dan Bukit Mertajam Pulau Pinang serta Taiping dan Bagan Serai, Perak. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Kamarul Rizal Jenal, siasatan mendapati jumlah kerugian yang dialami mangsa menerusi sindiket terbabit antara RM13,000 hingga RM400,000. Tangkapan membabitkan kes yang dilaporkan pada 2019 hingga 2022. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Beliau meminta orang ramai untuk berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan pinjaman atau pelaburan tidak wujud yang ditawarkan dalam talian. Seorang penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella menjadi mangsa amang seksual sebelum hak penjagaan sementara diberikan kepada Siti Bainun Ahmad Razali. Muhammad Imran Muhammad Zanuddin berkata beliau terkejut kerana ini merupakan kali pertama mendengar isu amang seksual dibangkitkan pihak pembelaan. Pada prosiding hari ini, Peguam Nur Aminatul Mardiah yang mewakili Siti Bainun melakukan pemeriksaan balas terhadap Muhammad Imran. Saksi pendakwaan ke-12 turut tidak bersetuju dengan cadangan Peguam bahawa individu yang melakukan amang seksual itu adalah seseorang yang dipanggil Ustaz di tempat Bella tinggal sebelum ini. Pada prosiding sebelum ini, Muhammad Imran berkata Mahkamah Magistrate kanak-kanak membenarkan perintah jagaan sementara diberikan kepada Siti Bainun bermula 14 Julai sehingga 20 September 2020, manakala hak penjagaan tetap bermula 24 September 2020. Bella sebelum ini ditempatkan di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najiah Seremban sejak 2011 sehingga 2020 sebelum Siti Bainun menjaga remaja itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi bersambung esok.
Balik ke berita sukan, ini perkembangan terbaru berkaitan Liga Malaysia. Liga tersebut bakal melalui penstrukturan yang menyaksikan penyertaan 18 pasukan dalam saingan Liga Super, manakala Liga Premier dihentikan sementara bermula musim 2023. Saingan Liga Simpanan diperkenalkan mulai musim depan melibatkan kesemua 18 pasukan Liga Super 2023 yang perlu menyediakan skuad bawah 23 tahun masing-masing bagi saingan tersebut. Menurut Presiden MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, usul penstrukturan itu dipersetujui kesemua 21 rakan kongsi terdiri daripada 12 pasukan Liga Super dan 9 wakil Liga Premier sedia ada pada mesyuarat rakan kongsi Liga Luar Biasa ketiga yang berlangsung hari ini. Jelas beliau, penstrukturan itu antara lain menawarkan minit permainan lebih tinggi dan jumlah perlawanan kompetitif lebih banyak kepada pemain selain meningkatkan nilai komersial saingan liga tempatan yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Kejohanan silat dunia yang bakal membuka tirainya esok. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka menetapkan sasaran 7 pingat emas bagi skuad silat negara pada kejohanan tersebut yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Menurut Presiden Persaka, Datuk Megat Zulkarnain Omar Din, jumlah sasaran itu dianggap realistik untuk dicapai pesilat-pesilat negara. Berdasarkan kepada itu, kita hanya menyasarkan 7 pingat emas untuk kita raih daripada 32 acara yang akan kita pertandingkan. 13 silat olahraga untuk kategori lelaki dan 11 silat olahraga daripada kategori wanita dan silat seni 4 daripada setiap kategori lelaki dan wanita, bermaksud 24 untuk kategori silat olahraga dan 8 daripada kategori silat seni, dan ia menjadikan 32 acara menjadi rebutan. Sejumlah 40 negara menyertai kejohanan tersebut, manakala kem silat negara pula bakal diperkuatkan oleh juara dunia 3 kali berturut-turut Al-Jufri Jamari dan Sri Kandi silat negara Siti Rahmah Muhammad Nasir. Menjelang Sukan Commonwealth 2022 pada 28 Julai ini di Birmingham, jago powerlifting negara Bonnie Boniau Gastin bertekad untuk menebus kekecewaan pada penampilan keduanya dalam tamasya tersebut. Atlet kelahiran Sarawak itu menduduki tempat keempat pada penampilan sulungnya di tamasya sukan tersebut yang berlangsung di Gold Coast pada 2018. Menurut Bonnie, kekecewaan yang dirasainya pada edisi 2018 itu telah membakar lagi semangatnya untuk menghadiahkan pingat kepada Malaysia, terutamanya kilauan emas. Justru atlet berusia 23 tahun itu berjanji untuk menampilkan aksi terbaiknya untuk memastikan kilauan tersebut tidak terlepas daripada genggamannya di Birmingham. Sebelum ini, Bonnie menjadi satu-satunya wakil powerlifting negara ke Sukan Commonwealth selepas ketiadaan pemenang pingat perak Sukan Paralimpik 2020, Jong Yi Ki, yang menarik diri akibat kecederaan. Dia dilantik sebagai pembawa jalur gemilang bersama-sama pemain skuash wanita negara Aifa Azman. Malaysia menghantar 105 atlet menyertai 14 jenis sukan termasuk 4 sukan para di Sukan Commonwealth dengan sasaran 6 pingat emas. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.